pada hadis-hadis ni, hadis yang terakhir dalam bab sujud tilawah ni, pada hadis-hadis yang kita baca ni, kita tak jumpa bahawasanya ketika nak sujud sajdah ini, utamanya tadi Rasulullah dah baca Quran, sujud sajdah, sahabat riwayat ada riwayatkan Nabi takbir tadi, walaupun kita kata ada masalah pada rawi itu. Rawi itu kita kata tadi bukan penipu, tapi dia orang saleh yang tak menumpukan kepada hafalan. Ada orang tuan-tuan, dia saleh, tapi bila dia bagi tahu kita satu cerita, kita tak terima cerita dia, bukan kerana dia penipu, kadang-kadang kerana dia tak ingat. Kadang-kadang dia dengar lain, dia faham lain. Ini yang tak difahami oleh sebahagian orang di dalam ilmu. Dia ingat kalau orang tu ustaz, dia mesti baca, mesti dia faham betul. Mungkin dia faham tak betul. Soleh suatu benda yang lain. Seorang tu kuat semayang bukan membuktikan dia pandai. Ini beda. Hatta dalam semua ilmu, satu orang tu kuat main masjid, kuat semayang, kuat ibadah, tapi kemudian dia bagi pandangan tentang hukum hakam fiqh. Itu pandangan dia bagi itu kalau tak berdasarkan kepada hujah dalil, tak terima. Kita tak boleh tengok hanya kerana dia pakai lebay. Ini mengelirukan orang awam. Orang awam dia tak faham. Dia tengok, takkan tak betul, dia tu pergi Mekah banyak kali. Pergi Mekah banyak kali pasal dia ada duit lebih dan dia rajin, alhamdulillah. Dia pergi saleh, cerita lain, fiqh lain, hadis lain. Mesti bedakan. Hatta dalam ilmu lain pun, dulu kita tengok orang yang kita ingat dia pandai. Ekonomi kita ingat dia pandai, orang bagi dia buat tak erti. Ada juga tu di negeri mana saya tak pasti. Maksudnya, ertinya hal-hal yang seperti itu berlaku dalam kehidupan manusia. Rawi yang saleh, ahli ibadah, tidak semestinya rawi yang kuat. Sebab tu dia kata binaqlin adlin dhabit. Hadis hendaklah rawi hadis itu adil dan dhabit. Adil ni dia saleh, bukan kaki penipu, bukan kaki pembohong, bukan apa. Tapi tak cukup, dia mesti dhabit, berupaya menjaga maklumat. Berupaya menjaga maklumat apa? Ingat dia kuat, ataupun menjaga teks yang dia riwayatkan. Kalau dia tulis buku, dia jaga buku tu supaya orang lain tak boleh main tambah titik ke apa. Okey, balik pada apa yang saya sebut tadi. Maka kita dapati ada riwayat yang takbir, tapi tak ada riwayat yang Nabi Allahu Akbar angkat tangan untuk sujud sajdah. Maka dengan itu, kalau sujud angkat tangan sujud sajdah, langsung tidak ada. Ulama-ulama, sebahagian saya dah sebut pada kuliah lepas, ada dua sisi pandang. Satu golongan para ulama, mereka ni majoriti, mereka tengok sujud sajdah ni macam solat. Pasal dia sujud, dia macam solat. Bila dia macam solat, maka tak boleh sujud sajdah tanpa wudu. Faham tuan-tuan? Lagi tambah apa ni? Tanpa menghadap kiblat, tanpa tutup aurat. Tutup aurat ni sekali hak duk faham lah. Oh, dia kata boleh sujud sajdah sambil telanjang lah. Ni pun ada mangkak juga. Mangkak ni memang tak boleh. Celup kepala dulu, tarik kaki naik atas pun tak apa nak faham. Orang kata tak aurat ni umpamanya kalau wanita tu duk baca Quran di rumah dia, lalu ayat sajdah umpamanya, boleh tak dia sujud? Kalau dia di atas kaul sujud sajdah itu macam solat, dia tak boleh lah. Tuan-tuan faham? Okey. Saya nak bagi tahu kaul banyak, tapi saya nak grupkan kaul tu bagi mudah. Satu lagi ialah
aliran yang mana menyatakan bahawa sujud sajdah ni bukan solat. Dia sujud tilawah ni kaitan dengan ayat tu bila kita baca. Bagi yang pendapat macam ni, ramai di kalangan ulama hadis, di kalangan salaf juga, pendapat yang pertama tadi majoriti tuan-tuan. Kebanyakan ulama, mazhab-mazhab banyak pendapat macam pertama tadi. Ni pendapat kedua. Ada ulama hadis dan ada juga ulama-ulama salaf dulu, termasuk kemudian hatta dalam sebahagian ulama-ulama Hambali, sebahagian mereka cenderung pada yang banyak memetik riwayat-riwayat hadis ni, mereka melihat yang ni bukan solat. Bila dia bukan solat, tak wajib wudu, tak wajib tutup aurat. Hatta kalau tak menghadap kiblat pun sujud. Walaupun itu ada dua kaul, Syekhul Islam Ibn Taymiyah walaupun dia berpendapat dengan pendapat yang kedua, dia kata yang terbaik kalau nak sujud sajdah, biarlah dalam keadaan kita macam nak solat. Itulah yang terbaik. Iaitu biarlah kita ada wudu. Karena bila nak baca Quran tak semesti ada wudu, tapi bila nak pegang Quran ada isu tentang para ulama tentang masalah wudu. Walaupun ada khilaf, tapi ada isu yang besar tentang masalah wudu. Okey. Jadi eloklah berwudu, eloklah menghadap kiblat, eloklah dalam keadaan menutup aurat. Itu adalah yang terbaik di dalam isu ni. Dan ini saya telah sebut pandangan-pandangan para ulama. Cumanya kalau tuan-tuan tiba-tiba tengok ada orang duduk di Masjidil Haram ke, bahagian orang perempuan saja ke, yang tak nampak siapa, dia rambut nampak apa semua, lalu ayat sajdah dia sujud, kita tak payah kata dia ni tak mengaji. Bukan dia tak mengaji, dia mungkin dia mengaji tapi dia pada mazhab yang lain. Yang masalah orang ni bila dia pergi mengaji satu saja, lalu dia rasa buah dia tu habis dah, banyak tu saja. Bila kita tahu sebab apa mereka berbeza pendapat, kita akan hormat sebab itu. Yang kita tak boleh terima, tak ada dalil apa, pergi buat. Itu cerita lain. Ini dalil dia ada, tapi macam mana dia faham. Golongan yang kedua ni dia faham sujud tilawah ni bukan solat. Bila dia bukan solat, kemudian tak ada lah nak kena bagi salam. Ada mazhab, banyak mazhab menyatakan lepas sujud tilawah bagi salam belah kanan, termasuk mazhab Hambali. Jadi kalau kita tengok, ada yang bagi salam, ada yang sujud saja tanpa bagi salam. Kesemuanya itu di dalam daerah fiqh yang dibenarkan. Yang penting tuan-tuan lalu ayat sajdah, tuan-tuan sujud. Kalau berwudu, itu yang terbaik. Menutup aurat, menghadap kiblat, sujud. Tapi mungkin ada hal yang tertentu. Satu orang kadang-kadang dia dengar ayat orang baca, orang sujud. Bila satu orang ngaji kuliah, dengar tiga-tiga semua orang sujud dalam kuliah tu kerana syekh tu baca ayat sajdah tu, dia tengok dia seorang je tak sujud, dia boleh sujud. Kadang-kadang masa hari kita dengar ayat tu, orang lain baca, kita mendengarnya, begitu terasa ayat itu dalam diri kita, begitu berkeinginan kita pada sujud. Kalau kita sujud pun ada qaul ulama atasnya, walaupun mungkin ketika itu kita tidak begitu sempurna di sudut syarat-syarat salat itu. Ini maksud daripada perbincangan apabila kita mengetahui hadis-hadis yang dibawa oleh Al-Hafidh bin Hajar Al-Asqalani dalam bab ni.